Cikgu tak nak tunggu lama-lama. Cikgu tak nak lama-lama ni. Jadi cikgu akan teruskan. Cikgu dah rekod dah. Okey, jadi kita akan teruskan. Kita dah ada 15 orang pada hari ini. Kita akan teruskan kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua, jadi kita akan teruskan kepada kelas kita. Cikgu pun akan mula share skrin. Ni skrin cikgu share. Ini skrin yang cikgu kongsikan. Semua nampak ke skrin cikgu? Cikgu nak test bahagian teknikal. Nampak ke skrin cikgu? Nampak. Okey. Okey, jadi kita akan selesaikan untuk peperiksaan UASA bahagian C. Kamu kena faham satu benda, bahagian C ni adalah bahagian yang paling banyak markah. Bahagian ni ada 60 markah. Jadi soalan-soalan kebat ataupun soalan-soalan yang susah, selalunya dia akan ambil bahagian dekat sini. Susah untuk kata awal-awal. Susah ni adalah untuk orang cakap, dia tak tahu cara nak jawab. Tapi bila dia tahu cara nak jawab, dia akan senang sahaja. Okey, jadi untuk bahagian C, cikgu akan terangkan dekat kamu. Bahagian C ini adalah kita punya bahagian C. Apa yang kena ada dalam bahagian C ni? Okey, cikgu terangkan. Okey, bahagian C ni adalah markah dia sahaja. Untuk bahagian C ada 60 markah. Kamu jangan ingat 60 markah ni adalah benda yang kecil. 60 markah ni benda yang kecil. Sebab apa? Sebab cikgu dah bagi tahu kamu yang satu markah menandakan 1%. Satu markah 1%. Tinggi tu. Satu markah 1%. Jadi jangan membazir. Setiap kali kita nak jawab soalan, kita kena ingat, kita kena faham, satu markah tu adalah 1%. Okey, itu yang pertama. Jadi bahagian sini 60%. Bahagian C menentukan kamu lulus ke tak lulus. Bahagian C menentukan kamu A ke kamu tak A. Jadi ingat kat situ. Jadi untuk 60%, cikgu saya rasa saya lemah lah cikgu dekat sini. 60% cikgu kalau kita jawab jalan kerja sahaja, kalau kita jawab jalan kerja sahaja, kita dah boleh dapat 30%. Daripada 60 dapat separuh. Jadi cikgu akan tunjukkan Okey, jadi macam biasalah, masa pun terus bergerak, kita tak nak tunggu lama-lama. Jadi alert apa soalan-soalan yang cikgu bagi ni, kita akan mula selesaikan soalan kepada bahagian C. Macam cikgu cakap, takut masuk set ni. Takut masuk nanti kamu jadi rugi. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 1A. Soalan 1A, cikgu dah jawab ke soalan 1A? Benar. Cikgu lupa dah. Cikgu dah jawab ke 1A? Dah. Okey, cikgu dah jawab Okey, jadi kita langkahlah soalan 1A kalau cikgu dah jawab. Okey, jadi apa yang kamu kena tahu dalam soalan 1A ni? Soalan 1A adalah bercakap tentang batang dan daun. Maksudnya dekat batang, dekat daun, pastikan kamu tahulah macam mana nak faham batang dan daun tu. Lepas tu ada plot titik, fahamkan plot titik tu. Okey, soalan 1B pun cikgu rasa cikgu dah buat. Betul tak cikgu dah buat ke 1B? Belum. Sudah juga Dah Okey. buat dah. 1C cikgu dah buat ke 1C? Belum. 1C belum? Dah ke belum 1C? Belum. 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 Okey, jadi baik. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan 1C. Okey, kita tengok soalan 1C dekat sini ada 4 markah.
Okey, jadi dekat sini cikgu nak masing-masing, cikgu bagi masa masing-masing untuk hadamkan soalan ni dalam masa 1 minit. 1 minit hadamkan, tanya diri kamu, aku tahu tak cara nak selesaikan soalan dekat depan ni? Tanya diri kamu, tahu tak cara nak selesaikan soalan dekat depan ni? Ini adalah soalan tentang ketaksamaan. Ketaksamaan linear. Okey, ingat. Cikgu bukannya bagi saja-saja ni. Cikgu nak kamu cuba buat dulu. Cikgu nak kamu cuba buat, cikgu nak kamu hadamkan soalan ni elok-elok. Tajuk ni tajuk ketaksamaan linear. Siapa tak ada idea maksudnya dia kena buka balik ketaksamaan linear. Kristina ada idea ke soalan ni? Hari tu cikgu dah jawab soalan ni. Oh, ya ke? Okey. Mungkin ada beberapa kelas kot cikgu tak jawab. Okey, tak apa, cikgu terangkan Ketaksamaan linear dekat sini dia ada 4 simbol, lagi besar dan sama dengan, lagi kecil dan sama dengan. Okey, yang pertama sekali bila dia cakap macam ni maksudnya kamu kena selesaikan. Cari nilai X dekat sini berapa? Cari nilai X dekat sini berapa? Tapi kamu kena faham lah, kamu kena pakai simbol ketaksamaan. Sebab apa? Sebab dia pakai simbol ketaksamaan. Dia tanya tentang simbol ketaksamaan. Jadi dekat situ kita pakailah simbol ketaksamaan. Jadi contoh, X per 2 tambah 1 lagi kecil daripada 3. Okey, jadi dekat sini kita nak cari nilai X. Kamu kena cari berapakah nilai X tu. Jadi, tengok cara cikgu selesaikan. Cari dulu yang ada sebutan serupa. Sebutan serupa tu macam mana? Sebutan serupa tu adalah satu nombor dengan nombor sahaja. Jadi dekat sini 1 kita pindah ke sebelah. X per 2 lagi kecil dari 3. Ni positif, pindah ke sebelah. Kita bawa dia. Positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Jadi 3 tolak 1 kita dapat 2. X per 2. 2 ni bila dia dalam keadaan pecahan, dia adalah dalam keadaan bahagi. Bila bahagi, kita nak dapatkan X, kita kena pindahkan 2. Sekarang dia kan dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi kita dapat X 2 darab 2. Jadi X dekat sini 2 darab 2 kita dapat 4. Ini adalah ketaksamaan yang pertama, yang bahagian yang cikgu buat yang warna hitam. Okey, kemudian dalam simbol ketaksamaan, siapa-siapa ni boleh salin boleh salin Dalam simbol ketaksamaan yang berikutnya, simbol ataupun cikgu buat yang warna biru ni. 3x tambah 7, X lagi kecil dan sama dengan 5x tambah 11. Okey, tengok. Sekarang dekat warna biru ni kita kena cari nilai X dia berapa. Cari sebutan serupa. Ingat bila kita nak selesaikan berapakah nilai sesuatu pemalar, cari dulu nilai sebutan serupa yang mana. Cari dulu mana satu sebutan serupa. Okey, tengok cikgu cari. Dekat sini cikgu dapat yang sebutan serupa dekat sini adalah 3x dengan 5x. Maksudnya dekat situ kita kena samakan dia. Kita kena bagi dia duduk sama tempat. 3x, 5x ni kita pindah ke sini. 5x ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 11. 11 ni sebutan serupa dengan 7. 7 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Itu je. 3 tolak 5 dia jadi negatif 2x. 11 tolak dengan 7. Kamu tekanlah kalkulator. 11 tolak 7 kita dapat 4. Okey, yang ni step yang cikgu nak tunjuk, step yang warna hijau ni. Step yang warna hijau ni cikgu nak tunjuk. Ramai sangat hilang markah dekat sini. Okey, negatif 2 ni negatif. Dia bukan pindah ke sebelah, dia jadi darab. Dia jadi positif. Bila dia dalam keadaan ni cikgu buka negatif 2 darab X lagi kecil daripada 4. Dia dalam keadaan darab. Bila kamu nak alihkan negatif 2, dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi.
Jadi kita akan dapat 4 bahagi negatif 2. Apabila simbol ketaksamaan, bila kamu pindahkan dia ke sebelah, ada negatif. Contoh negatif 2, dekat sini arah ketaksamaan tu turut berubah. Jadi dekat sini kita selesaikan 4 bahagi negatif 2, kita dapat negatif 2. Inilah cara dia. Inilah jawapan untuk X. X tu lagi kecil daripada 4 dan X tu lagi besar daripada negatif 2. Inilah jawapan dia. Jadi dekat sini bila kamu berjaya berjawab macam cikgu jawab dekat depan, kamu dapat 4%. Siapa-siapa yang tak salin lagi yang hari tu cikgu buat, sila salinkan jalan kerja ni, sila hadamkan elok-elok, sila fahamkan. Boleh ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Habis. Ini adalah penting. Ini adalah penting. Sebab yang ni kamu jumpa balik nanti form 5 pun. Okey. Habis dekat situ. Kalau siapa tak sempat ambil gambar. Untuk siapa-siapa yang tak sempat sila ambil gambar. Cikgu bagi masa. Okey, habis sudah masa yang diberikan, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. 2A, cikgu dah jawab ke soalan 2A? Belum. Okey, belum Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan 2A. 2A ni dia dalam bab 5 ke bab 4 cikgu lupa. Kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Jadi bila cikgu tunjuk bab tu hari ni, benda tu masuk pre-Excel. Jadi buka balik bab tu. Okey, sebab apa? Bab ni senang je. Dia adalah macam mana kamu tekan kalkulator, dekat situ kamu boleh jawab. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan Okey, dia 4 kuasa 2 tolak dalam kurungan punca kuasa 3 27 bahagi dalam kurungan kuasa 3. Okey, step dia. Tekan satu-satu. Ingat, bila dia dalam keadaan macam ni, jangan tekan sekaligus. Tekan satu-satu. Kalau siapa tekan sekaligus, takut nanti pemeriksa ingat kamu meniru. Okey, jadi kita tekanlah dulu 4 kuasa 2. Bila kita tekan 4 kuasa 2, kita dapat 16. Tolak, kita tekan punca kuasa 3 27. Cuba masing-masing tekan. Punca kuasa 3 27 dapat berapa? 3. 3. Punca kuasa 3 27. Dapat berapa? 3. Okey, pandai. Kita dapat 3. Jadi kita letak 3 kat sini. Bahagi dalam kurungan. Bila dia buka kurungan dekat sini, kamu kena buat juga kurungan. Dalam kurungan negatif 1, lepas tu kuasa 3. Baru kamu dapat negatif 1. Itu cara dia. Jadi dekat sini, bila kamu dah hilangkan dah kuasa 2 dia. Kamu dah hilangkan dah punca kuasa 3 dia. Kamu dah hilangkan dah kuasa 3 dia. Jadi kat sini kamu terus boleh tekan secara langsung. Direct boleh terus tekan dalam kalkulator. 16 tolak 3 bahagi dalam kurungan negatif 1. Dekat sini kamu akan dapat jawapan dia adalah 19. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham ke? Jelas. Faham. Okey. Okey, habis kepada soalan 2A, kita pergi pula kepada soalan 2B. Jadi kita pergi tengok kepada soalan 2B. Cikgu bagi masa 1 minit untuk masing-masing fikir macam mana nak selesaikan ni. Ini berapa markah? Ini 3 markah. 3 markah dekat sini maksudnya adalah 3%. Okey, cuba selesaikan. Cari idea cari idea. Cikgu bagi masa untuk kamu hadam Cikgu bagi kamu masa untuk hadam.
Kristina, kalau soalan ni ada idea tak? Uzma, Uzma, soalan macam ni ada idea tak nak selesaikan? Belum lagi, Cik. Apa? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Okey, jadi dekat sini ini adalah tajuk apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Agak-agak ni tajuk apa? Tajuk Tak ada idea, semua tak ada idea. 10. Tajuk apa? 10. Tajuk 10 cikgu. Lupa nama. Apa Zarif tak dengar? Tajuk 10 ataupun tajuk 9. 9. Nama tajuk dia adalah bab 13. Iaitu bab yang terakhir, Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem. Okey, Pythagoras Theorem ni macam mana? Ingat, Pythagoras Theorem adalah satu teorem untuk mencari panjang sisi. Panjang sisi apa? Satu je bentuk yang boleh pakai Pythagoras Theorem, iaitu bentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ni apa? Segitiga yang ada 90 darjah. Okey, habis dekat situ. Apa teorem dia? Okey, contoh bila cikgu bagi nama dia dekat sini C, dekat sini A, dekat sini B. Teorem dia apa cikgu? Teorem dia adalah yang pertama sekali kamu kena cari panjang sisi, iaitu sisi yang paling panjang. Sisi A ke, sisi B ke, sisi C yang paling panjang. Cara dia adalah kita tengok dia punya darjah. 90 darjah. 90 darjah dekat sini. Jadi yang berhadapan dengan 90 darjah adalah sisi yang paling panjang. Jadi kita letak C itu duduk sorang-sorang. Sama dengan A ke B. Kamu boleh je letak A dulu ataupun kamu boleh je letak B dulu. Ikut kamu. Jadi dekat sini kita letak je A tambah B. Lepas tu mana Pythagoras Theoremnya? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini Pythagoras Theorem. Okey, jadi kita baca murid P diberi 3 batang lidi untuk membentuk sebuah rangka yang bersudut segitiga bersudut tegak. Bila kamu nampak perkataan yang bercakap tentang segitiga bersudut tegak, pastikan kamu ingat apa nasihat cikgu? Dia adalah segitiga bersudut tegak, maksudnya dia adalah bab 13 Pythagoras Theorem. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Okey. Jadi kan dia segitiga, segitiga ada 3 sisi. Sekarang dia kata apa? Dia kata ada 3 batang lidi. Maksudnya daripada 3 batang lidi, dia nak membentuk satu segitiga. Okey, panjang batang lidi masing-masing 7 cm. Okey, maksudnya panjang yang pertama ni adalah 7 cm. Kita letak 7 cm. Panjang yang kedua adalah 24. Oh, dia panjang sikit. Okey, jadi dekat sini dia adalah 24 cm. Selesai. 25. Jadi dekat sini dia adalah 25 cm. Okey. Adakah murid P dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak dengan menggunakan batang lidi tersebut? Okey, cikgu ajar. Macam mana nak membentukkan rangka? Tengok form